Muka surat mana? شرفت المدينة مرحبا يا خير ذا طلع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين سقه الله تعالى رحمة للعالمين فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi kepada kita keizinan untuk bersama pada pagi ini meneruskan lagi pembacaan daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berada pada muka surat yang surat 709 cetakan Dubai ini pada faslun fil qawli fi ismatil malaikah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun fil qawli fi ismatil malaikati alaihimus salatu wassalam. Ini fasal pada membincangkan tentang maksumnya para malaikat. Ajma'al muslimuna ala anna al-malaikata mu'minuna fudala'a. Anna al-mu'minuna fudala'u. Telah berlaku ijma' di kalangan umat Islam, yakni para ulama'nya, bahawa para malaikat ini mu'minuna fudala'u. Mereka ini orang yang beriman. Mereka semuanya beriman dan mereka ini fudala'. Mereka yang mempunyai, orang-orang yang mempunyai kemuliaan dan kelebihan. Wattafaqa a'immatul muslimina anna hukmal mursalina minhum hukmu nabiyyina sawa'un fil ismah. Dan telah bersepakat para imam, para ulama bahawa hukum al-mursalin, hukum malaikat yang diutuskan dari kalangan mereka, para malaikat ni ada sebahagiannya Tuhan utuskan kepada para rasul. Utusan di kalangan malaikat ini hukum seperti Nabi, sama ada pada ismah. Kama zakarna ismatahum, sebagaimana kami sebut tentang ismahnya para Nabi. Wa annahum minhu wa annahum fi darajatil anbiya, dan mereka ini duduk pada kedudukan para Nabi. Wa hukukihim, dan pada hak-hak yang patut ditunaikan terhadap mereka. Wa tablighu ilaihim lil anbiya kal anbiya'i ma'al umam, dan menyampaikan para malaikat kepada para nabi ini seumpama para nabi dengan para umat, iaitu kewajipan menyampaikan
malaikat, apa yang Tuhan wahyukan kepada para nabi seumpama kewajipan para nabi menyampaikan wahyu kepada umat. Wakhtalafu, dan mereka para ulama kemudiannya khilaf fi ghairil mursalina minhum, pada malaikat yang tidak diutuskan. Ada malaikat-malaikat yang tugasnya tidak diutuskan kepada para nabi ni. Fadhahabat ta'ifatun ila ismati jami'i, maka berpandangan sebahagian daripada ulama menyatakan maksumnya malaikat ni pun maksum juga anil ma'asi, daripada maksiat. Wahtajju, mereka berhujah dengan firman Allah Ta'ala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, bahawa para malaikat ni Allah Ta'ala ceritakan mereka ini tidak mengingkari Allah akan perintahnya, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang disuruh. Wa biqaulihi wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Perkataan malaikat kata tidak ada di sisi kami itu kecuali dia mengetahui maqamun ma'lum, kedudukan yang maklum. Wa inna lanahnu safun, dan sesungguhnya kami ini bersaf-saf. Wa inna lanahnu musabbihun, dan sesungguhnya kami ini ialah orang-orang yang bertasbih. Ini malaikat cerita tentang diri mereka yang Allah Ta'ala kamkan dalam Al-Quran surah Safat ni. Wa biqaulihi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Di kalangan ada di kalangan mereka ini, para malaikat ini, malaikat Allah ini la yastakbiruna an ibadatihi, mereka tidak menyombong dan tidak takabur pada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak maknanya tidak putus asa, tidak letih-letih. Yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun, mereka bertasbih malam dan siang, tidak bosan-bosan dan tidak jemu. Wa biqaulihi, dan juga dengan firman Allah Ta'ala, innal ladhina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya malaikat yang berada di sisi Allah ini, malaikat-malaikat Allah ini, mereka tidak takabur, tidak sombong mereka daripada menyembah Allah, dan mereka bertasbih menyucikan Allah serta sujud kepadanya. Wa biqaulihi kiramin bararah, dan Allah Ta'ala sebutkan bahawa malaikat ni kiramin bararah, golongan yang mulia dan juga melakukan kebajikan. La yamassuhu illa al-mutahharun, Allah Ta'ala sifatkan malaikat sebagai yang disucikan, tidak menyentuhnya, yakni Lauh Mahfuz, kecuali malaikat-malaikat yang disucikan, yang suci. Wa nahwuhu minal ayat, dan seumpamanya daripada ayat-ayat Quran lain. Daripada semua ayat-ayat tersebut, maka ulama mengatakan para malaikat pun juga maksum daripada segala dosa. Wa dhahabat ta'ifatun ila anna hadha khususun lil mursalin minhum wal muqarrabin. Ada sebahagian ulama yang mengatakan nas ini khusus, ismah ini khusus kepada malaikat yang menjadi rasul, malaikat yang diutuskan di kalangan mereka, wal muqarrabin, dan malaikat yang hampir saja. Wahtajju bi asya'a, mereka berhujah dengan banyak perkara. Zakaraha ahlul akhbari wat tafsir, yang disebutkan oleh para ulama yang meriwayatkan akhbar, sirah-sirah, dan juga khabar-khabar tentang tarikh dan seumpamanya, dan juga tafsir. Nahnu nadhkuruha insya-Allah ba'du, kami akan sebut nanti. Wa nubayyinul wajha fiha, dan kami akan terangkan wajah kefahaman padanya insya-Allah. Was-sawabu, pandangan yang benarnya yang kita nak i'tiqadnya berkaitan malaikat ini, ismatu jami'ihim, maksumnya sekalian para malaikat. Wa tanzihu janabihim ar-rafi' an jami'i ma yahuttu an rutbatihim wa manzilatihim an jalili miqdarihim, dan sucinya kedudukan mereka yang tinggi daripada segala apa yang merendahkan martabat mereka dan kedudukan mereka daripada ketinggian kedudukan mereka di sisi Allah. Wa ra'aitu ba'dha syuyukhina, aku kata Syekh Qadhi Iyad, ra'aitu ba'dha syuyukhina, aku dapati sebahagian daripada guru-guru kami, asyara ila an la hajata lil faqih bil kalami fi ismatihim, bahawa tidak ada hajat, tidak perlu pun kepada orang faqih ini, para ulama ini, untuk membicarakan tentang maksumnya para malaikat. Tak penting katanya. Ada sebahagian pada syuyukh kami kata tidak penting bincang tentang maksum ini, malaikat ni. Wa anna aqul,
Tapi kata Qadhi Iyad, dan aku pula kata, inna lil kalami fi dhalika ma lil kalami fi asmatil anbiya. Maka dia kata tak setuju. Dia kata perbincangan berkaitan dengan perkara maksumnya para malaikat ni sama dengan kepentingan perbincangan tentang maksumnya para nabi. Minal fawaidil lati dzakarnaha, daripada faedah-faedah yang telah kami sebutkan. Siwa faidatil kalam fil aqwali wa af'al, selain daripada faedah perbincangan tentang al-aqwal wal af'al, tentang perkataan dan perbuatan. Itu tak ada kaitan lah, perkataan malaikat, perbuatan malaikat tak ada kaitan sebab dia tidak berkait hukum syarak. Wahiya saqitatun hahuna, dan ini gugur, tidak berlaku pada masalah perbincangan tentang malaikat. Famimma ihtajja bihi man lam yujibu ismata jami'ihim, antara apa yang berhujah dengannya golongan yang tidak mewajibkan maksum pada para malaikat ni. Ada mereka yang mengatakan malaikat tak maksum ni, mereka berhujah dengan apa? Qissatu Harut wa Marut, kisah Harut dan Marut. Kisah Harut dan Marut. Wa ma dzakara fiha ahlul akhbar, dan apa yang diceritakan oleh ahli-ahli pencerita, wa naqalatul mufassirin, dan mufassir yang menukilkan, wa maruwiya an Ali bin wa ibn Abbas, dan apa yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali dan Ibn Abbas fi khabarihima, pada kisah mereka berdua ni, Harut dan Marut, wa ibtilaihi, dan juga cubaan yang berlaku pada mereka berdua. Jadi ini maklumlah, kita pun dulu maknanya perceritaan tentang kisah Harut Marut ni maklum dengan kisah yang sebahagiannya tidak benar dan banyak daripada riwayat maudu'at ataupun Israiliyat ini. Jadi pengarang cuba nak membetulkan balik kefahaman kita terhadap Harut dan Marut ini. Kata dia, fa'lam, hendaklah kamu tahu, waffaqakallah, moga Allah Ta'ala memberi taufik kepada kamu, anna hadhil akhbara lam yurwa minha syai'un. Cerita-cerita ini tidak ada riwayat satu pun, la saqimun wala sahih. Hak dhaif pun tak ada, hak sahih pun tak ada. Ar-Rasulillah, daripada Nabi. Hadis dan cerita riwayat pada Nabi tak ada langsung. Walaisa huwa fi syai'in yu'khadhu bi qiyas, dan itu bukan perkara yang boleh diambil secara qiyas. Ini berkaitan dengan cerita khabar ghaibi. Nampak? Jadi tak boleh dengan qiyas. Waladhi minhu fil Quran, dan apa cerita yang datang disebut dalam Quran, ikhtalafal mufassiruna fi ma'nahu, para ulama tafsir berkhilaf pada maknanya. Wa ankara ba'dhum qawla ba'dhin, sebahagiannya mengingkari sebahagian ulama lain. Wa ankara aidan ma qala ba'dhum fihi kathirun minas salafi kama sanadhkuruhu, dan mengingkari apa yang berkata sebahagian mereka oleh kebanyakan daripada ulama salaf yang nanti kami akan sebut. Wa hadhil akhbaru min kutubil yahud, ini cerita-cerita tentang perkara ini ni daripada kitab orang Yahudi. Waftiraihim, dan juga dusta mereka, kebohongan mereka. Kama nasahullahu ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala ceritakan awal al-ayati, pada awal ayat, min iftiraihim bidzalika ala Sulaiman, bagaimana Allah Ta'ala cerita mendustanya para Yahudi ni tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa takfirihim iyah, dan mereka mengkafirkan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, mereka orang Yahudi ni, Bani Israel, dia tuduh Sulaiman ini kafir. Wa qad intawatil qissatu, dan telah mengandungilah kisah ini ala syuna'in azimah, atas perkara keji yang besar. Wa ha nahnu nukhbiru fi dhalika, dan di sini kami akan beriterangkan pada demikian itu, ma yakshifu an ghita'i hadhihi al-ishkalati insyaallah, apa yang dapat membuka tutupan berkaitan iskal, keraguan yang berlaku insyaallah. Fakhtulifa, maka berlaku khilaf, dikhilafkan awalan fi Harut wa Marut, pada Harut Marut ni, hal huma malakan au insiyani, mereka kedua-dua ni, Harut dan Marut ini malaikat ke manusia? Itu khilaf dah situ. Wa hal huma muradu bil malakaini am la, wa hal huma, adakah mereka itulah yang dimaksudkan dengan malakain? Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Jadi adakah mereka itu yang dimaksudkan dua malaikat itu? Wa halil qira'atu malakaini au malikaini bi fathil lam, adakah dibaca dengan malik ataupun malak?
malikaini ataupun malakaini. Au bi kasriha, bi fathil lam au bi kasriha, malakaini ataupun malikaini. Au bihima jami'a, atau baca dua sekaligus. Maknanya dengan secara badaliyah lah. Mana boleh baca dua baris sekaligus dalam suatu masa kan. Wa hal ma fi qawlihi, adakah ma pada firman Allah Ta'ala, wa ma unzila 'alal malakaini itu, wa ma yu'allimani min ahadin, tidak diturunkan di atas dua malaikat, tidak diajar seseorang pun. Ma di situ nafiyah ataupun mujabah. Ma itu ma nafi ke ma mujab? Ma mujab ma wasalah, bukan dengan makna nafi lah. Maka fa aktsarul mufassirin, kebanyakan ulama tafsir, qalu innallaha ta'ala imtahanan nas, sesungguhnya Allah telah menguji manusia zaman itu bil malakain, dengan dua orang malaikat, li ta'limi sihri wa tabyinihi, untuk mengajarkan mereka sihir dan menerangkan, wa anna amalahu kufrun, menerangkan amalan sihir ni kufur, faman ta'allamahu kafar, siapa yang belajar akan jadi kafir, wa man tarakahu aman, siapa yang meninggalkan belajar dia akan selamat. Qala Allah Ta'ala hikayatan anhum, Allah Ta'ala menghikayatkan perkataan malaikat ni kepada Bani Israel, innama nahnu fitnatun fala takfur. Sebelum dia ajar tu, malaikat tu beritahu dulu, sesungguhnya kami ini fitnah, ujian untuk kamu, jangan kamu kufur. Wa ta'limuhuma linnas, mengajarnya kedua malaikat ni kepada manusia, lahu ta'limu inzar, ini mengajar untuk melarang, ajar dengan tujuan meninggalkan. Dah banyaklah berlaku kita ajar bahawa memberi kesedaran tentang apa? Tentang dadah. Apa maksud kesedaran bahawa bahaya dadah? Bukan nak ajar dadah ni jadi pada banyak ni cara buat ni, orang bukan nak suruh buat, tapi beritahu tentang inzar. Ayakuluna liman jaa yatlubu ta'allumahu, mereka berdua akan berkata kepada orang yang datang untuk belajar ni, la taf'alu kadza, mu jangan buat begini-begini, fa innahu yufariqu bainal mar'i wa zawji, kerana ini dapat memecah belahkan antara seorang suami dengan isterinya. Wala tatahayyalu bikadza, jangan kamu cuba buat helah dengan cara ini, fa innahu sihrun, kerana ini sihir, fala takfuru, jangan kamu kufur. Fa'ala hadha, maka di atas ini fi'lul malakaini ta'ah, perbuatan malaikat tu ta'ah lah. Sebab apa? Sebab Tuhan turunkan untuk tujuan mereka ajar. Jadi mereka ajar tu bukan tujuan nak suruh orang buat, nak suruh orang tinggal. Maka perbuatan mereka mengajar itu satu ketaatan. Wa tasarrufuhuma fima umira bihi laisa bima'siyah, dan tasarruf mereka, perbuatan mereka pada apa yang disuruh itu bukan maksiat. Wahya li ghairihima fitnah, dan perbuatan itu bagi selain malaikat dianggap sebagai fitnah dan ujian. Wa rawa bin Wahb an Khalid bin Abi Imran annahu dzukira indahu Harut wa Marut, disebut di sisi Khalid bin Abi Imran, ni qadi di negeri Afrika ini. Dia fiqh, orang siqah salih. Apa dia? Orang cerita, orang tanya dia tentang Harut dan Marut ini. Wa annahuma yu'allimani sihra, dan mereka berduanya mengajar sihir. Faqala, apa jawab dia Khalid bin Abi Imran? Nahnu nunazzihuhuma an hadza, kami menyucikan malaikat ini daripada perbuatan itu. Faqara, okey, selesai situ. Okey. Faqara ba'dhum, lalu sebahagian daripada mereka membacakan wa ma unzila 'alal malakain, dan tidak diturunkan di atas dua malaikat. Faqala Khalid lam yunazzal 'alaihima, tidak diturunkan. Ma unzila dengan makna tidak diturun, lam yunazzal 'alaihima, tidak diturunkan ke atas kedua mereka. Fa hadza Khalidun, dan ini Khalid ini, Khalid ibnu Abi Imran, ala jalalatihi wa ilmihi, di atas kemuliaan dan keilmuan dia, nazzahahuma, menyucikan pada kedua malaikat ini, an ta'limi sihri, daripada mengajar sihir, allazi qad dzakara ghairuhu, yang mana telah berpandangan selain daripadanya, selain daripada Khalid ini berpandangan annahuma ma'dzunun lahuma, bahawa malaikat ni diberi izin untuk mengajar, fi ta'limihi bi syaritati an yubayyina lahu annahu kufr, dengan syarat bahawa kedua malaikat ini memberitahu bahawa perbuatan sihir ini kufur.
wa annahu imtihanu minallahi ta'ala wa ibtila, dan bahawa dia itu menjadi cubaan dan juga dugaan daripada Allah. Fa kaifa la nunazzihuhuma an kabairil ma'asi, maka kenapa tidak kita sucikan malaikat ini, kedua malaikat ini, daripada dosa besar, wal kufril madhkurati fi tilka akhbar, dan kekufuran yang tersebut dalam khabar-khabar cerita berkaitan mereka berdua. Wa yaqulu Khalidun, Khalid berkata lagi, lam yunazzal, tidak diturun, wa ma unzila alai dengan makna lam yunazzal, yuridu anna ma nafiyah, maka dia memaksudkan bahawa ma itu ma nafiyah. Wa huwa qaul Ibn Abbas, itu perkataan Ibn Abbas. Qala Makkiyun wa taqdirul kalam, takdir kalamnya, wa ma kafara Sulaiman, yuridu bis-sihri alladhi ifta'alathu alaihi syaitan. Maksudnya macam mana? Macam berkaitan dengan kisah Nabi Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman, tidak kufur Sulaiman. Maksudnya dengan sebab sihir alladhi ifta'alathu alaihi syaitan, yang telah melakukan perbuatan sihir itu oleh syaitan. Wattaba'athum fi dhalikal yahud, lalu orang Yahudi mengikut perbuatan itu oleh orang Yahudi. Makna yang kufurnya ialah syaitan itu, kerana mereka itu yang buat sihir. Adapun Nabi Sulaiman tidak. Wa ma unzila 'alal malakain qala Maki huma Jibril wa Mikail. Dua malaikat ni ada mengatakan, Maki mengatakan dia itu Jibril dan Mikail. Idda'al yahudu 'alaihima al-maji'a bihi, mendakwa oleh orang Yahudi atas kedua malaikat ini bahawa datang dengannya dengan sihir. Kama da'au ala Sulaiman, sebagaimana mereka orang Yahudi mendakwa sihir juga dilakukan Nabi Sulaiman. Fa'akdzabahumullahu ta'ala, lalu Allah mendustakan orang Yahudi biqaulihi fi dhalik, dengan firman Allah pada demikian itu. Walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, tetapi syaitanlah dia yang kafir, syaitanlah yang kafir yang mengajar manusia sihir, dan tidak kami turunkan atas dua malaikat di Babil, di negeri Babylon itu, yang namanya siapa? Harut dan Marut. Qala al-Hasan, berkata Hasan Basri, Harut wa Marut ijlani min ahli Babil. Harut dan Marut ini ialah ijlani. Ijlani makna orang ajam, yang makna kafir lah. Ghalid asyadi, orang besar, orang yang gagah perkasa di kalangan kufar ajam, orang kafir ajam yang duduk di negeri itu. Jadi Hasan kata Harut Marut ni bukan malaikat, dia manusia daripada ahli Babil, ahli Babylon, yang mana mereka ni kafir, dua orang ni kafir yang badannya gagah dan juga perkasa. Wa qara'a, dan dibaca wa ma unzila 'alal malikaini. Jadi dibaca riwayat, tapi apa nama ini riwayat ini, riwayat yang qiraat ini, qiraat yang bukan kita bacalah ni. Hasan dibaca dengan Hasan Basri baca wa ma unzila 'alal malikaini, tidak diturunkan di atas dua malik. Malik ni makna raja. Raja bikasril lam. Maka bila begitu watakunu ma ijaban 'ala hadha, ma itu bukan manafi, apa yang diturunkan ke atas dua orang raja. Nampak tak? Jadi di sini ma itu ijaban. Wa kadza qira'atu Abdurrahman bin Abza bikasril lam, begitu juga qiraah Abdurrahman bin Abza dengan kasrah lam, malikain. Walakinahu qala, tapi dikata al-malikani, malik di sini huma Daud wa Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Wa takunu ma, maka ma di situ atas tafsiran malik raja ini ialah Daud dan Sulaiman. Ma itu nafyan, juga penafian. Ala ma taqaddama, mengikut apa yang telah dahulu sebut. Wakila, ada pandangan mengatakan kana malikaini min Bani Israel, adalah mereka berdua ini raja daripada Bani Israel. Famasakhahum Allah, lalu Allah Ta'ala melakukan al-mas ni makna Tuhan ubah rupa. Allah Ta'ala ubah rupa dia, Tuhan ubah dia punya zat dia. Zat bukan zat Tuhan, zat dua orang ni lah. Berlaku masakh dalam Quran, contoh Bani Israel yang ingkar tu kan,
mereka ditukar kepada khinzir dan juga kepada kiradah. Kepada monyet. Hakahu Samarqandi, ini pandangan ini dihikayatkan oleh As-Samarqandi. Wal qira'atu bi kasril lam syadzah. Baca dengan kasrah lam. Wa ma unzila 'alal malikaini, itu qira'at syaz. Tak boleh bacalah. Tak boleh baca dalam sembahyang. Fa mahmilul ayah, maka mahmil tanggungan dan makna ayat ala takdiri Abi Muhammad Maki, atas takdir tafsiran Maki, hasanun, ini elok juga. Yunazzihul malaikah, tafsiran ini mentanzihkan, membersih dan menyucikan malaikat daripada dakwaan palsu tersebut. Wa yuthibur rijsa anhum, dan menghilangkan kesalahan dan juga kekotoran daripada para malaikat. Wa yutahhiruhum tathira, dan membersihkan malaikat sebersih-bersihnya. Wa qad wasafahumullahu bi annahum mutahharun, dan Allah Taala sendiri mensifatkan malaikat bahawa mereka ini yang disucikan. Wa kiramun bararah, mereka ini yang mulia, yang melakukan kebajikan. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak melakukan maksiat kepada Allah, tidak ingkar apa yang Tuhan suruh mereka. Wa mimma yadhkurunahu, selesai situ. Jadi kisah pertamanya ialah tentang Harut dan Marut. Jadi apakah, kita boleh khulasahkan sikit yang pandangan ahli sunnah wal jamaah berkaitan kisah Harut dan Marut ini ialah sebagaimana disebut dalam Quran. Apa dia? Iaitu wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Berdasarkan ayat Quran itu, Allah Ta'ala menceritakan penurunan dua malaikat ini diturunkan untuk memberitahu dan mengajar tentang sihir, bagaimana ciri-ciri sihir. Kenapa? Kerana pada zaman tersebut telah berlaku sihir yang banyak sehingga orang tidak dapat membezakan antara sihir dan juga mukjizat. Antara sihir dan juga mukjizat. Maka diturunkan malaikat ini untuk mengajar tentang sifat dan ciri sihir macam mana, supaya dapat mereka bezakan antara sihir yang dilakukan oleh syaitan dan juga mukjizat yang ada pada diri para nabi yang Allah Ta'ala beri pada para nabi. Sebab itu mereka setiap kali beritahu tu, mereka pesan bahawa wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidak mereka ajar seseorang sehingga mereka kata, kami ni menguji kamu ni. Kami ajar bukan suatu untuk kamu ikut, tapi untuk kamu reti dan faham dan kenal. Maka jangan kamu jadi kufur dengan melakukan kesyirikan dan sihir tersebut. Tapi ialah maklum sajalah, ada kalangan manusia ni degil. Orang kata jangan buat, dia pergi buat. Nampak tak? Okay. Itulah kisah. Maka di sini tidak berlakulah kisah-kisah yang mengarut yang diceritakan bahawa Harut dan Marut ni asalnya malaikat. Lalu mereka pun mengadu kepada Tuhan, manusia ini apa dia? Manusia ini kenapa ingkar kepada Allah? Kenapa tidak sembah Allah Ta'ala? Kenapa buat maksiat? Lalu Allah Ta'ala turunkan Harut dan Marut. Ini kisah Israiliyat ni. Kita cerita balik tujuan apa? Tujuan lil inzar. Samalah. Tujuan lil inzar. Bukan untuk i'tiqad, tapi kurang-kurang bila kita dengar itu kita tahu dah cerita ini tipu dan tak betul. Cerita ini tipu dan tak betul. Jadi penceritaan kisah sebegini tujuan untuk kita reti. Taklah kita kata lepas ni tak pernah dengar. Jadi kita terpengaruh sebab kehairanan dan keajaiban cerita. Jadi kita cerita benda salah ni, tujuan kita kenal bahawa ni salah. Jadi bila begitu Tuhan uji malaikat ni dengan Tuhan jadikan dia manusia. Tuhan jadikan manusia. Kalau ikutnya tafsiran banyak lagi lah. Tafsiran banyak lagi. Ada beberapa lagi wajah tafsir sebagaimana dalam kitab tafsir. Jadi diturunkan malaikat ini ke dunia dan Tuhan beri pada nafsu. Diberikan kepada mereka nafsu. Akhirnya mereka berlaku noda dan juga dosa. Mereka yang asalnya pelik manusia ni, kenapa buat maksiat, mereka sendiri buat maksiat. Bermaksiat dengan perempuan tu akhirnya dijadikan bintang suraya. Tuhan ubah dia menjadi bintang suraya. Itu cerita, boleh faham tak cerita tu apa yang berlaku sebenarnya. Ini
ini penipuan dan juga pembohongan yang Yahudi buat dalam kitab mereka. Ini lebih kepada cerita-cerita filem-filem Hollywood. Siapa? Manusia asal daripada bintang boleh jadi gini. Maka Tuhan tukarkan perempuan ini yang melakukan maksiat dengan Harut dan Marut ni menjadi bintang. Dan Harut dan Marut ini diseksa kerana sebab mereka buat maksiat kepada Tuhan. Mereka mengajar sihir, diseksa untuk sepanjang kehidupan dunia ni dan diletakkan dalam telaga Barhut. Telaga Barhut. Kat mana telaga Barhut? Sebut dalam kitab-kitab di Yaman. Ada ke tidak Allahu a'lam. Di telaga itulah yang dia diseksa sehingga akhir usia dunia ini. Jadi cerita-cerita begitu diriwayatkan dalam riwayat Israiliyat dan juga kitab Bani Israel. Di sisi akidah kita itu menyeleweng kerana apa? Kerana telah menisbahkan dosa dan juga kekufuran kepada para malaikat. Ala kulli hal, pegangan kita ialah sebagaimana disebut dalam Al-Quran, sebagaimana kita cerita sebelum tadi. Okey, habis. Wa mimma yadhkurunahu, dan antara apa yang disebut oleh para ulama ialah kisah iblis. Wa annahu kana minal malaikah wa ra'isan fihim. Bahawa iblis ni daripada kalangan malaikat dan dia ni ketua kepada mereka. Wa min khuzanil jannah, dan daripada penjaga syurga, ila akhir ma hakau, sehingga akhir apa yang diceritakan oleh pencerita-pencerita ni. Mana kata penipu lara ni. Jadi tugas kita talibul ilmi, benda macam ni adalah manfaat untuk kita tahu supaya kita tak jadi kepelikan bila dengar cerita orang awam. Jadi kita tidak perlu bawa cerita ini kepada orang awam atas dasar untuk percaya, tapi untuk memberi peringatan tak apa. Ni mentang-mentang kita nak naik rating dan juga view kita, menaikkan populariti kita buat cerita pelik-pelik. Itu tak wajar lah. Apatah lagi kisah-kisah sebegini boleh menyebabkan berlaku keraguan dalam masalah-masalah keimanan terhadap para nabi ke, para malaikat ke. Wa annahu ila akhir ma hakau wa annahu istathnahu minal malaikah, dan kemudian iblis ni dikecualikan daripada malaikat, diistisnakan dalam firman Allah, fasajadu illa iblisa, maka kesemuanya sujud kecuali iblis. Wa hadha aidan lam yuttafaq alaih, ini juga tidak disepakati. Balil aktsaru yanfuna dhalik, bahkan kebanyakan daripada ulama menafikan keadaan ini, bahawa iblis ni daripada malaikat. Mereka tak kata, kerana Allah Ta'ala disebut kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Iblis ni kana minal jin, asal daripada jin kan. Wa annahu abul jin, dia itu bapa kepada jin. Kama anna adama abul insan, sebagaimana Adam ini bapa pada manusia. Wa huwa qaulul Hasan, ini perkataan Hasan Basri wa Qatadah wa Ibn Zaid. Wa qala Syahr bin Hausyab, berkata Syahr bin Hausyab, kana minal jinni alladhina taradathumul malaikah fil ardi. Dia ni termasuk daripada jin yang dihalau oleh malaikat ke bumi, hina afsadu, ketika mereka melakukan kerosakan. Wal istisna'u min ghairil jinsi sya'i, dan berlaku istisna min ghairil jins, dipanggil istisna munqati'. Idza kana al mustasna min ghairi jinsil mustasna minhu, istisna yang bukan daripada jenis sama itu sya'i', banyak berlaku. Ja'al qaumu illa himaran, telah datang kaum keseluruhnya kecuali himar. Himar tu bukan daripada kaum. Istisna begitu sya'i', luas dalam penggunaan fi kalamil Arab, sa'ir, berlaku dah harus. Wa qala Allah Ta'ala ma lahum bihi min ilmin illa ti'adhan. Syekh buat datang pula syahid daripada ayat Quran. Ma lahum bihi min ilmin, tidak ada kepada mereka daripada ilmu itu illa tiba'adhan, kecuali mengikut dhan. Mana syahidnya? Az-dhanna laysa minal ilm. Fal istisna illa tiba'adhan, istisna yang munqati', laysa min jinsi mustasna minhu. Okey. Wa mimma rawahu fil akhbar, antara apa yang diriwayatkan dalam cerita ni, anna khalqan minal malaikah, ada sekumpulan daripada malaikat ini, asallaha, mereka menderhakai Allah,
Fahurriku, lalu dibakar mereka. Wa umiru yasjudu li Adama. Lalu disuruh mereka sujud kepada Adam. Fa'abau, mereka enggan. Fahurriku, lalu dibakar mereka. Nampak tak? Ini macam cerita benda ni, macam cerita hak dibuat oleh orang putih lah. Boleh balas dengan Tuhan, malaikat dah dengar cakap. Cerita-cerita benda. Duduk di syurga. Kalau cerita Cina pula, makan buah apa? Buah peach. Buah peach tak? Maharaja Jade. Fa'abau fahuriku. Thumma akharuna kadhalik. Kemudian yang lain tu sebegitu. Hatta sajada lahu man dzakarahu Allah Ta'ala. Sehinggalah sujud kepada Adam, orang yang Allah Ta'ala sebut, kecuali iblis. Fi akhbari. Nah, ini cerita ini diriwayatkan pada khabar-khabar la aslalahu, yang tidak ada asal usulnya, reka tipu belaka. Tarudduha, yang menolakkannya sihahul akhbar, oleh hadis-hadis sahih yang lain yang menafikan dan menolak tentang cerita ini. Fala yushtaghal biha, maka tidak wajar kita sibukkan diri dengan cerita-cerita begini. Wallahu a'lam. Kemudian kata musannif rahimahullah, al-babu tsani min al-qism ats-tsalits, bab yang kedua daripada bahagian ketiga. Fima yakhussuhum min al-umur ad-dunyawiyah, tentang apa yang khusus kepada para nabi daripada urusan-urusan dunia. Wa yatra'u alaihim, dan mendatang ke atas mereka min awaridil basyariyah, daripada sifat-sifat kemanusiaan. Wa qad qaddamna annahu alaihi salam wa wasairal anbiya'i wa rusuli minal bashar. Telah kita dahulu sebut bahawa Nabi SAW dan sekalian Nabi dan Rasul ini minal bashar, mereka ini manusia. Wa anna jismahu wa zahirahu khalisun lil bashar, dan jisim dan zahir tubuh Nabi dan Rasul ni, dia itu khalisun lil bashar, jelas-jelas dia itu manusia. Yajuzu alaihi minal afati wat taghayyurat, harus berlaku atas badan para nabi ini afat, kerosakan, kemusnahan, sakit, wat taghayyurat, dan perubahan, daripada muda jadi tua, daripada tak ada ubang jadi ubang, harus. Wal alam, sakit-sakit, wal asqam, dan penyakit. Wa tajarru'u ka'sil himam, dan merasai cawan kematian. Itu kinayah lah. Merasai kematian, makna mati Nabi ni biasalah kerana manusia. Ma yajuzu 'alal bashar, apa yang harus ke atas manusia. Wa hadza kulluhu laisa binaqisatin fi, ini kesemuanya bukanlah satu kekurangan pada diri mereka. Lianna syai'a innama yusamma naqisan, kerana sesuatu itu dinamakan kurang bil idhafati ila ma huwa atamu minhu wa akmal, nisbah kepada sesuatu yang lebih sempurna dan lebih mulia, min nau'ihi, tapi daripada jenis sama. Jadi manusia sama manusia. Kata kurang tu apabila ada di sana yang lebih sempurna daripada jenis manusia. Tak boleh banding Nabi dengan malaikat. Nabi malaikat benda yang berbeza. Tak, dari segi malaikat hidup, Nabi mati. Tak boleh. Kalau dikira kurang tu dalam jenis yang sama, manusia belaka, tapi dari segi kemampuan kurang. Mana orang ni orang panggil orang kurang lah, orang yang tidak sempurna. Jadi adakah para Nabi jadi kurang kerana sebab berlaku tu? Tak jadi kurang. Dalam jenis manusia, benda itu benda yang biasa. Waqad kataballahu ta'ala ala ahli hadhihi dar, dan sungguhnya Allah Ta'ala telah tetapkan kepada orang penghuni dunia ini, fiha tahyawna, di dunialah kamu akan hidup, wa fiha tamutuna, dan padanya lah kamu akan mati, wa minha tukhraju, dan daripada bumi ini kamu akan keluar, dibangkitkan balik. Wa khalaqa jami'al bashar bimadrajatil ghirah, dan Allah Ta'ala menciptakan sekalian manusia bimadrajatil al-ghiyarah, madrajati al-ghiyarah, dengan jalan, ataupun kita kata madrajah ni makna cara dan jalanan, al-ghiyarah, berubah-ubah, berlaku perubahan. Jadi manusia yang Tuhan cipta ni, manusia yang mana akan berubah tubuh badan dia, fizikal dia pada kecil sampai tu. Ada di kalangan makhluk Tuhan macam malaikat tak berubah.
Maka tak berlaku tua pada malaikat tu. Nampak tak? Ada malaikat tua dah. Tak. Wa qad marida alaihi salam. Dan sungguhnya Nabi SAW tu sakit. Washtaka. Nabi istaka pun sakit jugalah. Wa asabahul al-har wal-qar. Dan menimpa kepada Nabi al-har. Al-har ni kepanasan dan juga kesejukan. Waktu Nabi panas dan waktu Nabi sejuk. Wa adrakahul ju' wal-atash. Dan mendatangi Nabi kelaparan dan juga kedahagaan. Wa lahiqahul ghadab wal-dhajaru. Dan mendatangi Nabi sifat kemarahan dan juga tidak senang. Wa nalahul i'ya'u wa ta'abu. Dan mengenai pada Nabi keletihan dan juga kelesuan. Letih. Wa massahu dha'fu wal kibar. Dan kena pada Nabi lemah dan juga kibar. Kibar ni makna ketuaan. Wa saqata. Dan Nabi juga jatuh. Fa juhisha shikuhu. Lalu juhisha ni kita kata dia carik kulit. Carik kulit mana? Kita panggil apa? Nelah luka lah. Dan luka kulit dia. Wa syajahul kuffar. Dan menyebabkan luka akan Nabi oleh orang kafir dalam peperangan. Kena luka pada kepala Nabi. Wa kasaru rubaiyatahu. Gigi rubaiyah dia jadi patah. Rubaiyah ni mana? Yang antara gigi ni. Gigi taring. Antara gigi taring dan juga gigi kapok ni. Ni gigi kapok, ni gigi taring. Antara gigi taring dan gigi kapok dia panggil rubaiyah. Gigi kapok kita. Gigi kapok tu gigi dua depan ya. Lepas tu sebelah dia sebelum daripada gigi taring. Patah dalam perang Uhud. Wasukiyasum. Nabi diberi minum. Diletakkan racun. Wasuhira. Nabi juga kena sihir. Watadawa alaihi salam. Nabi juga berobat. Wahtajama. Nabi juga berbekam. Watanashara. Nabi SAW Tanasyara ni apa? Tanasyara ni mana berubat lah. Berubat. Wa ta'awazah. Dan Nabi baca mu'awazah. Pelindung diri. Thumma qadha nahbahu. Kemudian Nabi pun menyempurnakan ajalnya. Fatufiya. Lalu wafat Rasulullah SAW. Wa lahiqa birrafiqil ala. Dan dia kembali kepada Tuhan. Wa takhallasa min daril imtihan. Dan selamatlah dia daripada negeri cubaan wal balwa dan negeri bala ini. Wa hadhihi kulluha. Kesemuanya ini simatul bashar, sifat-sifat kemanusiaan allati la mahisa lahum anha, yang tidak dapat lari manusia daripada sifat ini. Wa asaba ghairahu minal anbiya ma huwa a'zamu min dhalik. Dan mengenai kepada nabi-nabi lain ni perkara yang lebih besar daripada itu. Faqutilu qatlan, mereka dibunuh. Mereka ada nabi yang dibunuh dan dibelah. Wa rumu finnar, dicampak dalam api. Wa nushiru bil manashir. Dan digergajikan dengan gergaji. Digergajikan dengan manashir. Wa minhum man waqahu Allahu dzalika fi ba'd al-awqat. Ada di kalangan mereka Allah Taala pelihara daripada sebahagian masa. Ada sebahagian masa Tuhan pelihara daripada kedatangan perkara ini. Wa minhum man asamahu Allah azza wa jalla. Di kalangan mereka ada yang Allah Taala pelihara kama asama ba'du nabiyana, sebagaimana selepas itu Tuhan pelihara Nabi SAW minan nas wallahu ya'simuka minan nas. Wa fala in lam yakfi nabiyana rabbuhu yadabni qami'ata yawma Uhud wala hajabahu lam yakfi wala hajabahu an uyuni idahu inda da'watihi ahla ta'if falaqad akhadha ala uyuni quraish inda khurujihi ila sur. Fala illam yakfi, kalaulah tidak Allah Ta'ala tahan Nabi kita Rabbuhu, Tuhannya menahan daripada apa? Yada ibni Qami'ah yauma Uhud, daripada tangan ibni Qami'ah
Qami'ah ala wazni safinah. Abdullah ibn Qami'ah. Yang mana? Dia inilah yang melukakan muka Nabi pada hari peperangan Uhud. Dia ni yang melukakan pada muka Nabi hari peperangan Uhud. Wala hajabahu. Ni Tuhan tak pelihara tu. Kenapa? Pada satu ketika Allah Ta'ala biarkan dia berlaku. Musuh buat kepada Nabi, Nabi luka Nabi, berdarah Nabi, patah gigi. Wala hajabahu an uyumi idahu. Tuhan tidak halangkan, pelihara dan tutup Nabi daripada mata-mata musuhnya inda da'wati ahli Taif. Dari ketika Nabi menyeru ahli Taif, masa peristiwa Nabi hijrah ke Taif untuk dakwah kan. Hijrah pula, bukan hijrah, Nabi berdakwah ke Taif kan. Nabi berdakwah ke Taif. Allah Ta'ala tidak halangkan Nabi, tak lindung Nabi. Jadi budak-budak yang lempar batu tu kena kepada Nabi, berdarah kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan tidak halang. Falaqad akhadha ala uyunil Quraisy. Allah Ta'ala telah ambil pandangan kafir Quraisy inda khurujihi ila Tur. Ketika Nabi keluar nak berhijrah, Allah Ta'ala tutup pandangan kafir Quraisy apabila Nabi keluar berselindung daripada rumahnya ke Gua Thur. Nampak? Jadi ada ketika-ketika yang Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaannya, Tuhan halang berlaku perkara ini pada Nabi. Contoh ketika peristiwa hijrah, Nabi nak berhijrah keluar pada rumah, Tuhan tutup pandangan orang kafir Quraisy sehingga Nabi boleh letak pasir atas kepala seorang-seorang. Tak sedar mereka. Tapi pada keadaan lain pula, Allah Ta'ala biarkan saja asbab duniawiyah tu berlaku cedera. Wa amsaka an Husayfa Ghawrath, dan Allah Ta'ala halang daripada Nabi pedang Ghawrath. Ini kita pernah sebut kan. Ghawrath ni masa satu hari Nabi rehat dalam perjalanan dia, Nabi rehat tidur, Nabi ikat pedang dia kan dekat pokok. Tak sedar Nabi tu tiba-tiba Ghawrath mari ni, dia ambil pedang, dia pun bunuh kat Nabi. Dia tanya Nabi, siapa yang dapat menyelamatkan? Man najaka ya Muhammad? Siapa yang dapat selamatkan kamu ni? Dia nak ugut, nak bunuh Nabi lah. Nabi kata Allah. Bergetar dia, kejut dia, gerung dia sampai terjatuh pedang. Nabi ambil pedang, Nabi kata pula pada dia, wa man najaka? Sekarang ni siapa yang boleh selamatkan kamu? Allah Ta'ala halang dia tu. Nabi sebut Allah. Jadi ketar dia, takut dia sampai jatuh pedang. Wa hajara Abi Jahl, dan Allah Ta'ala halang Abi Jahal. Ni kisah pun pernah kita sebut sebelum ni kan. Abi Jahal masa dia nak buat khianat pada Nabi kan. Nak datang bila dia janji depan Quraisy, aku akan buat jahat ke Nabi Muhammad ni, aku akan buat jahat, aku akan kenakan dia sakit ni. Dia pun sebut depan nadi Quraisy, maknanya di pusat. Nadi maknanya kita kata macam tempat buah. Kalau tempat sekarang ni kafe, tempat lepok. Tempat berhimpunnya orang Quraisy. Dia kata, tak apa, hari ni aku nak kenakan Muhammad. Dia pergi, tiba-tiba nak pergi tu mari unta, nampak macam unta jantan besar, mari nak makan dia, mari nak terkam dia. Jadi takut dia. Takut dia. Orang tanya, mana Abu Jahal, mu buat apa ke Muhammad ini? Aku tak boleh nak buat. Tak, aku gigi, aku nampak unta besar macam nak mengenakan aku, nak terkam aku, maka aku takut, aku undur balik. Dan kalau aku gigi juga memang habislah aku hari tu. Tuhan halang dia. Wa farasa Suraqah, dan Allah Ta'ala halang kuda Suraqah. Masa peristiwa hijrah, Suraqah kan dia dapat tahu Nabi pergi ke mana, mari nak kejar Nabi. Tiba-tiba tergelecoh terjatuh ataupun gelecoh kaki kuda Suraqah 2-3 kali. Sehinggalah dia lepas itu minta selamat daripada Nabi. Wala illam yaqihi min sihri ibn al-A'sam, dan kalulah Tuhan tidak peliharanya daripada sihir Ibnu A'sam. Ibnu A'sam, Labid al-A'sam. Yang mana hak sihir Nabi ni? Sihir Nabi sehingga turun ayat muawwidhatain ni. Dah, kan Nabi suruh Sayyidina Ali turun dalam telaga, ambil bahan yang dibuat sihir tu. Maknanya Nabi kena juga sihir.
Walaupun begitu, falaqad waqahu, sungguhnya Allah Ta'ala telah pelihara Nabi ma huwa a'zam minhu, benda yang lebih besar daripada itu, min summil yahudiyah, daripada racun yang diletak oleh perempuan Yahudi di Khaybar. Masa perang Khaybar, ada apa ni? Penaklukan Khaybar itu, ataupun kita kata masa Nabi SAW, peristiwa kisah ni lah, kisah sebelum dihalau Yahudi daripada Khaybar ni, maka perempuan Yahudi ini telah meletakkan racun dalam kambing panggang, dan diletakkan di bahagian katif, bahagian kaki kambing, yang mana bahagian tu yang Nabi paling suka. Banyak pula letak tu. Ada sahabat yang makan mati. Nabi larang sahabat yang makan, Nabi makan tak ada apa-apa. Nabi makan tidak ada apa-apa. Jadi makna Allah Ta'ala halang daripada kenanya sihir ataupun kenanya racun yang dibuat oleh Yahudi tadi. Waha kadza, dan demikianlah sairu anbiya'ihi, sekalian para nabi, mubtala, mereka diuji, wa mu'afa, dan kadang-kadang mereka afiat, selamat. Wa dzalika min tamami hikmati, itu daripada kesempurnaan hikmah Allah, liyudhhira syarafahum, untuk Allah menzahirkan kemuliaan nabi, fi hadhil maqamat, pada maqam kedudukan ini, wa yubayyinu amrahum, dan Allah Taala menjelaskan urusan mereka, wa yutimmu kalimatahu fihim, dan menyempurnakan kalimah Allah pada mereka, wa yuhaqqiqa bimtihanihim basyariyatahum, supaya nyatalah dengan ujian Allah menguji mereka itu kemanusiaan mereka. Wa yartafi'a al-intibah, dan akan hilang terangkatlah keraguan an ahli dha'fi fihim, daripada orang-orang yang dhaif, yang lemah di kalangan mereka, li'alla yadhillu bima yadhhar min al-ajaib ala aidihim, supaya mereka tidak jadi sesat dengan apa yang zahir daripada keajaiban di atas tangan mereka. Gitu juga supaya berlaku perkara ini kepada diri Nabi, supaya orang-orang yang lemah di kalangan, lemah akal, yang lemah di kalangan yang beriman ni tak jadi terpedaya. Dengan sebab Nabi ni berlaku mukjizat, pergi sembah Nabi pula, sebagaimana berlaku kepada Nabi Isa. Mereka menyembah Nabi Isa sebab berlaku mukjizat pada tangan. Jadi Tuhan beri dan tunjukkan bahawa para Nabi ni manusia, mereka sakit sebagaimana sakit manusia, supaya tidak jadi sesat apabila Allah Ta'ala zahirkan mukjizat di atas tangan mereka. Dalalan Nasara, sebagaimana sesatnya golongan Nasara bi Isa bin Maryam alaihissalam, dengan Nabi Isa. Nabi Isa boleh buat perkara ajaib, pergi sembah. Patutnya sembah jugalah Nabi-Nabi lain, sebab Nabi lain pun ada perkara ajaib. Nampak. Waliyakuna fi mihanihim, dan supaya jadilah pada cubaan-cubaan para Nabi, tasliyatun li umamihim, menjadi tasliyah, ketenangan dan rasa tasliyah, ketenangan serta menghilangkan kegusaran dan juga keresahan kepada umat. Sebab apa? Apabila Nabi pun kena uji, kita bila dengar kisah Nabi, perhati kisah Nabi, kita akan jadi tenang, tak jadi susah lah. Hak kena pada kita ni tak teruk kena pada Nabi. Jadi kenapa kita nak merungut sangat? Itu tasliyah, menggembirakan kepada umatnya. Wa wufurun li ujurihim, dan nak menyempurnakan menambahkan kepada pahala mereka inda rabbihim, di sisi Allah, tamaman ala allazi ahsana ilaihim, kesempurnaan ke atas orang yang membuat kebaikan kepada mereka. Qala ba'dul muhaqqiqin, berkata sebahagian ulama muhaqqiq, wa hadhihi at-tawari'u wa at-taghayyuratu, dan juga perkara yang mendatang dan perubahan, al-madhkuratu yang disebut ini, innama takhtassu bi ajsamihim al-bashariyah, hanya saja khusus berlaku pada jasad fizikal mereka yang bentuk manusia tu. Al-maqsudu biha muqawamatul bashar, yang maksud dengannya ialah menyamai dan juga sebagai sebanding dengan manusia. Wa mu'anatu bani adama li musyakalatil jinsi, dan mu'anah, keperitan dan kesusahan anak Adam, li musyakalati jinsi, untuk menyamai pada jenis kemanusiaan itu. Itu yang maknanya yang berlaku pada apa? Pada zahir diri para Nabi. Wa amma bawatinuhum, adapun batin dan hati para Nabi, fa munazzahatun ghaliban min zalik, maka itu suci, bersih daripada perubahan-perubahan atau penyakit-penyakit pada ghalibnya. Ma'sumatun minhu,
terjaga daripada perkara-perkara ini. Muta'alliqatun bil mala'il a'la, sentiasa terikat dengan Allah Taala yang Maha Tinggi. Mala'il a'la maknanya dengan apa nama ni, perkara-perkara yang baiklah. Mala'il a'la dengan Allah dan juga dengan memerhatikan muraqabah dan musyahadah pada Allah. Wal malaikah, dan juga dengan para malaikat, li akhdhiha anhum, kerana nak ambilkan apa nama ni, wahyu daripada mereka. Wa talaqihal wahya minhum, dan supaya dapat sentiasa mereka menerima wahyu daripada para malaikat. Jadi batin para nabi ni tak berubah. Ni tak berlaku taghayyurat, awarid, itu tak berlaku. Yang berlaku perubahan ialah pada zahir. Qala wa qad qala alaihi salam, sungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, inna ainayya tanamani, sesungguhnya dua mata aku yang tidur, wala yanamu qalbi, tapi tidak tidur hati aku. Mana apa, mata ni ibarat daripada jisim dan zahir Nabi, itu saja yang tidur, tetapi hati Nabi tidak tidur. Wa qala, dan seterusnya kata Nabi, inni lastu ka hayatikum, aku bukan seperti kamu, inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini. Kita berhenti situlah pada hadis yang ke-1651. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. InsyaAllah dalam kesempatan kalau ada masa kita akan baca besok pagi. Ada soalan? Tak, maaf. Alhamdulillah, sekadar itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahli. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahli. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.